membincangkan tentang hukuman murtad. Undang-undang berkaitan kesalahan keluar agama ataupun murtad yang terdapat di Malaysia mempunyai kepelbagaian cara dan hukuman iaitu berbeza mengikut negeri. Manakala majoriti para ulama pula berpendapat hukuman kesalahan murtad adalah hukuman bunuh selepas tidak bertaubat dalam tempoh tertentu yang diberikan. Telah berlaku perbezaan pendapat mengenai tempoh lama bertaubat yang diberikan kepada seseorang. Hukuman kepada bersalah murtad mengikut negeri. Negeri Perak melalui enakmen Jenayah Syariah 1992 memperuntukkan hukuman denda dan penjara kepada orang Islam yang telah keluar daripada agama Islam. Kesalahan ini ditakdirkan sebagai satu kesalahan menghina dan mempersedakan agama. Ini bermakna mereka yang mendakwa dirinya bukan lagi agama Islam telah membuat kesalahan menghina agama dan boleh didakwa atas satu kesalahan jenayah di negeri Perak. Negeri Pahang melalui enakmen baru Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 2013 memperuntukkan hukuman denda, penjara dan sebat kepada orang Islam yang mendakwa diri bukan Islam dan membuat percubaan untuk keluar daripada agama Islam. Negeri Melaka dan Sabah juga menjadikan kesalahan keluar agama sebagai kesalahan jenayah melalui enakmen kesalahan jenayah. Negeri Sabah mengklasifikasikan kesalahan keluar agama sebagai kesalahan menghina agama Islam dan akan dikenakan hukuman penjara atau membayar RM2,000 ataupun kedua-keduanya sekali. Negeri Melaka dan Sabah mengambil pendekatan berbeza apabila tiada sebarang hukuman dinyatakan. Sebaliknya, pemohon yang memohon untuk keluar agama Islam akan ditahan di Pusat Bimbingan Akidah selama 36 bulan bagi negeri Sabah dan 6 bulan bagi negeri Melaka. Penahanan tersebut bertujuan untuk mendidik pemohon dan menghendaki pemohon untuk bertaubat. Negeri Kelantan tidak meletakkan kesalahan keluar agama di dalam enakmen jenayah, tetapi menetapkan pemohon untuk keluar agama untuk ditahan di Pusat Pemulihan Akidah selama 36 bulan untuk melalui proses penglinan dan taubat. Negeri Sembilan juga merupakan sebuah negeri yang menyediakan satu peruntukan perundangan yang berbentuk prosedural dan tata cara berkaitan proses pemohonan untuk keluar agama Islam dalam kalangan umat Islam. Peruntukan perundangan di Negeri Sembilan telah menunjukkan bahawa sekiranya seseorang Islam berniat untuk keluar pada agama Islam, beliau mestilah membuat permohonan keluar agama di Mahkamah Tinggi Syariah. Dan sebaik menerima permohonan tersebut, Mahkamah Syariah akan merujuk kes tersebut kepada Jabatan Mufti. Namun begitu, pemohon akan diberikan sesi kaunseling selama 90 hari untuk kembali bertaubat. Sekiranya dalam tempoh tersebut mereka bertaubat, hukuman akan dibubarkan. Jika pemohon masih tekad untuk keluar agama, tempoh 1 tahun akan dikenakan lagi kepada individu sehingga mereka kembali kepada agama Islam. Bagi negeri Terengganu pula, hukuman denda dan penjara akan dikenakan kepada mereka yang ingin berkeluar daripada Islam. Ternyata jelas di sini bahawa penempatan hukuman yang tidak selaras di antara negara-negara yang ada di Malaysia, sedangkan negara-negara ini berada di bawah satu tampuk sistem negara yang sama. Maka pihak bertanggungjawab perlulah meneliti semula permasalahan dan ketidakseragaman dalam bentuk hukuman ini bagi memastikan tiada ketidaksanaan dalam pelaksanaan hukuman. Hukuman yang perlu dilaksanakan perlu setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Belas kasihan dari sudut permohonan maaf dan peluang untuk bertaubat itu merupakan inisiatif yang bijak. Tetapi sejauh masalah ini dapat dihentikan sekiranya tiada kata sepakat yang jelas dalam menetapkan hukuman kesalahan ini, kerana ia bukan satu perkara yang perlu dipandang remeh. Antara hukuman yang boleh dikenakan terhadap kesalahan murtad mengikut syarak adalah yang pertama, bertaubat. Menurut Muhammad Al-Syarbini, seseorang Muslim yang murtad perlulah diberikan nasihat dan kaunseling terlebih dahulu disertai penyuruhan taubat beberapa kali. Sekiranya pesalah tersebut enggan melakukan sedemikian, maka pesalah tersebut layak terjatuhkan hukuman bunuh. Menurut kalangan ulama, masa untuk bertaubat adalah selama 3 hari atau 3 malam berturut-turut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, menyatakan bahawa bersalah disabitkan kesalahan murtad ini diminta pulang selama 20 hari agar melakukan taubat. Jadi seseorang yang kembali bertaubat itu, mereka telah saudarakan kesilapan mereka dan taubat yang diterima, maka mereka boleh mengucapkan kembali 2 kalimah syahadah.
Pendapat ini diperkukuhkan lagi dengan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di mana bersalah murtad perlu bertaubat terlebih dahulu. Hukuman yang kedua iaitu hukuman bunuh. Jumhur ulama bersepakat menyatakan bahawa hukuman murtad adalah berbentuk hukuman bunuh. Sekiranya pesalah tidak mahu bertaubat, maka selayaknya mereka dibunuh. Menurut Ibnu Abbas bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang bermaksud sesiapa yang menukar agamanya, maka hendaklah kamu membunuhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, Al-Tirmizi, Al-Nasai dan Imam Ahmad. Hadis ini kuat dan harus diimani kerana ianya perintah Nabi yang telah disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Maka wajib perintah ini dilaksanakan seperti mana perintah ini dilakukan pada zaman pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin. Sehubungan dengan itu, perintah hukuman bunuh menurut Islam bukanlah satu tindakan melulu atau hukuman yang berbentuk penganiayaan, tetapi merupakan hukuman untuk menakutkan masyarakat supaya tidak mengambil keputusan melulu untuk keluar daripada agama Islam. Oleh itu, mereka ingin keluar daripada agama Islam disarankan untuk bertaubat selama beberapa hari bagi membantu mereka untuk berfikir dengan lebih rasional dan kembali ke jalan yang benar. Agama Islam adalah agama kelangsungan hidup dan kepercayaan bahawa adanya pengakhiran baik dan buruk bagi setiap perbuatan. Maka hukum kisas ini menjamin kelangsungan hidup manusia dalam lingkungan yang damai dan tenteram, bukannya bertujuan untuk merosakkan keadaan masyarakat bersejagat. Lantaran itu, sekiranya mereka enggan melakukan taubat, maka wajarlah pesalah yang dikenakan hukuman bunuh yang telah tergolong dalam golongan yang mendustakan agama dan memurnikan agama yang benar. Mereka yang mendustakan kebenaran sahaja yang selayaknya dibunuh kerana sudah pasti terlalu banyak kebenaran yang telah disampaikan dan berada di sekeliling mereka, tetapi mereka menafikan kebenaran itu, maka kebenaran ini tersebut yang menghukumnya. Seterusnya, kita pergi kepada kesan hukuman murtad. Apabila seseorang Muslim telah keluar dari Islam, maka ia memberikan kesan, iaitu kesan hukuman murtad terhadap individu yang tersebut merangkumi pelbagai aspek. Kita pergi kepada aspek yang pertama, iaitu harta orang murtad. Apabila ia telah murtad, maka segala hartanya dirampas dan diserah kepada Baitul Mal. Mengikut Imam Syafi'i, dari segi pengurusan harta orang murtad adalah dibekukan atau digantung kecuali atas beberapa urusan seperti jual beli dan sewaan. Aspek yang kedua iaitu aspek perkahwinan dan kekeluargaan. Seorang yang murtad dari segi perkahwinannya terbatal dan dia tidak mempunyai hak untuk mewalikan anaknya. Pelaku murtad juga dianggap kafir. Orang Islam sahaja yang menjadi golongan saksi dan hanya orang Islam yang adil sahaja berhak ke atas pengadilan tersebut. Aspek yang ketiga iaitu hal pengurusan jenazah. Pelaku murtad dia tidak mempunyai hak pengkebumian di tanah perkuburan Islam. Namun begitu, sekiranya sudah tergolong dalam golongan Islam semula, maka pengkebumiannya dilakukan secara Islam. Dan apabila pelaku murtad merahsiakan kemurtadnya, maka ia akan menghadapi masalah dalam pengurusan jenazah. Yang terakhir iaitu hak dalam pemimpin dan jawatan. Hak dalam pemimpin dan jawatan pelaku murtad telah menyebabkan kehilangan peranannya untuk memimpin orang Islam. Sekiranya golongan pemimpin dari golongan murtad, maka ianya akan memberikan impak yang negatif. Secara keseluruhannya, jenayah murtad ini merupakan satu kesalahan yang tidak perlu diambil remeh kerana kesalahan murtad ni boleh menjejaskan pelbagai pihak.